Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخيرات مغاليق للشرور. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا واجعل كلامنا مسموعا مؤثرا يا رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat pagi Khamis. Maka apa khabar semua? Baik, insya-Allah. Maka pagi ini kita akan dasungkan program kita, muzakarah kita waktu pagi, iaitu walak hadis yang cao. Maka hari ini hari yang ke-9 ataupun yang ke-10 dah. Maka cepatnya masa, derahnya masa. Tiba-tiba sehari sampai ke minggu sebulan, tiba-tiba baru ni ya bahasa kata sambut tahun baru. Ni nak habis tahun dah. Duduk sekarang ni boleh tuklah dah. Tu maka masa cepat sangat. Saudara semua, maka seperti biasalah, kita mula panggil pemajlis kita dengan salawat, dan ketika kita salawat maka kita share kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. Baik. Maka rasanya kebanyakan kita ni ingat dah lah. Dia panggil apa? Salawat ni. Tapi kita beristiqamah. Paling kurangnya majlis muzakarah kita pagi 10 kali dan pada waktu malam 10 kali. Adapun bagi orang yang loba kepada pahala, nak kepada kelebihan tambah lagi, maka dia berselawat pada masa yang lain lagi. Baik. Kalau gitu, mari sama kita selawat ke Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim
من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل لحظة عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka saya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semua saudara yang bagi salam. Maka insya-Allah pada pagi ini, selepas daripada kita salawat dan kita ada share, maka marilah kita baca satu hadis daripada Nabi besar kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis pada pagi ini, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah, daripada nikmat yang baik, yang besar yang Allah bagi kepada kita, yang Tuhan ilham capak masuk dalam hati kita, ialah
kita muzakarah hadis-hadis Nabi pada waktu pagi. Maka kita mula pagi kita dengan berzikir dan dengan menuntut ilmu. Maka orang yang hidup lagu ni dia hidup dalam barakah. Hidup dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini nikmat besar yang Tuhan bagi kepada kita, saudara semua. Kadang-kadang kita tak menghargai. Tapi orang yang tidak dapat benda ni, apabila dia sedar nanti, apabila dia hilang lalai nanti, apabila dia khabar, ia berasa cemburu dan dengki kepada orang yang Allah bagi nikmat berpagi-pagi boleh duduk ada dalam majlis ilmu, duduk berzikir Allah dan duduk muzakarah ayat Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik saudara semua. Maka pada pagi ini satu hadis yang sangat comel, yang sangat baik daripada Abi Dzar dan daripada Muadz ibn Jabal. Dia kata Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata kana ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi hadis ni satu ajaran, satu pesan wasiat yang sangat berharga daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat dan kepada umat dia sekalian. Maka siapa yang hidup dengan hadis ni dan dia amalkan dengan hadis ni, cukup dah. Bagi berjaya dia dalam hidup di atas dunia ni baik dan juga di akhirat nanti. Sebab hadis pada hari ini 3 patah kata tapi meliputi. Maka Nabi ni, hak Tuhan bagi ke Nabi-Nya ialah Tuhan bagi jawami'ul kalim. Iaitu Nabi betul-betul kecek dengan lafaz yang sikit tapi makna yang sangat luas. Sebab tu kita kelih kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama syarah hadis. Misal kata kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 yang Imam Nawawi hipung dalam kitab dia, maka dia tak nama Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis saja. Tapi orang mari syarah ni, tebalnya siapa beribu muka pun ada syarah saja. Sebab apa tu? Sebab hadis Nabi satu perkataan dia makna banyak, makna luas. Itu hak Tuhan buka geti dan faham. Bagi ulama ni, ulama lain yang ikut lain pula dah. Ada. Maka ini dia panggil khususiyah hak Tuhan bagi ke Nabi dan tak bagi ke sesiapa. Ada. Iaitu jawami'ul kalim. Tutur kata yang pendek tapi makna yang sangat luas. Maka hadis pada hari pagi ni saudara semua 3 patah kata pendek-pendek tapi makna masya-Allah. Bagi orang beriman, orang mukmin, tak kira sesiapa yang hidup dengan hadis ini, dan dia amal sungguh, dia amati sungguh, itu pucuk besar bagi butung dia, dan bagi butung dia dunia dan akhirat. Baik. Apa Nabi kata? Nabi kata ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahai orang yang beriman, wahai umatku yang beragama Islam, takutlah olehmu akan Allah di mana saja kamu berada dan di masa mana kamu berada. Tempat mana kamu berada, muduk mana, pada masa mana, boleh kata setiap kelakuan kamu, takutkanlah kepada Allah. Dengan makna kamu jangan buat benda hak tak disukai oleh Allah. Kamu jangan buat benda yang tak diridai oleh Allah daripada segala maksiat semua, daripada segala benda mungkar semua.
Kalau gitu, sama ada kamu duduk seorang dalam bilik, dalam rumah, jangan deraka kepada Allah. Takut olehmu akan Allah. Kamu duduk sore atas perahu le laut, takut olehmu akan Allah. Kamu duduk dengan perempuan sore sama sore, maka kamu jangan buat benda yang tidak dihalal oleh Allah. Kamu duduk dengan orang ramai, lebih lagi kamu tak boleh buat benda yang tak layak, benda yang deraka kepada Allah. Kalau gitu, masa mana saja kamu berada, di tempat mana saja kamu berada, takut kepada Allah. Orang mukmin yang sebenar, tempat dia takut bukan hanya le masjid, tak. Bukan le masjid. Le masjid dia takut ke Tuhan, duduk di rumah pun takut ke Tuhan. Duduk jalan atas batas pun takut ke Tuhan, ketika buat kereta pun takut ke Tuhan. Nah, ketika pergi beli barang le kedai le nak pun takut ke Tuhan. Nah, ketika berjalan di patah pun takut ke Allah. Nah, pergi jalan lehan pun takut kepada Allah. Dengan makna dia tak curi barang, dia tak tipu jual atau beli. Nah, dia tak kena orang, dia tak hina orang, dia tak maki orang, dia tak mengupak kepada orang, dia tidak buat benda-benda yang Allah mengharamkan. Tu tak kira tempat mana, tak kira masa mana. Maka ini sebab apa? Sebab jikalau membuat lagu ni, kamu jadi hamba yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang sebenar ialah dia tidak buat benda hak Tuhan larang, tak kira masa mana ia ada, tempat mana ia ada, tak kira. Ini orang bertakwa. Maka Nabi suruh kita ni, manusia takut kepada Allah setiap tempat dan setiap masa. Kerana apa? Kerana Tuhan duduk dengan kita setiap tempat dan setiap masa. Tuhan tahu apa yang kita buat. Kita boleh susuk kepada ibu bapa kita, boleh. Kita boleh susuk dan boleh bohong ke guru kita, boleh. Walaupun tak comel, walaupun tak baik. Tapi kita boleh susuk kepada pemimpin, boleh bohong kepada kawan. Tapi kita tidak boleh susuk, kita tidak boleh bohong kepada Allah. Sebab Tuhan tahu semua apa yang kita buat. Bahkan benda yang terlintas dalam otak kita, Tuhan tahu. Kata gapo terlintas dalam otak kita. Perasaan kita berasa lagu mana? Tak kecek lagi. Perasaan dalam Tuhan tahu, kata kita berasa lagu mana. Duk fikir pos sekarang. Kalau gitu, kita tidak boleh susuk langsung kepada Allah. Maka sebab itulah Tuhan tahu segala perbuatan kita, segala perkataan kita, segala benda yang ada dalam fikiran kita, segala perasaan kita, Tuhan tahu semua. Sebab tu kamu takutlah kepada Allah, tak kira di mana kamu berada, di masa mana kamu berada. Allahu Akbar. Maka takwa ni, jika kita perhati kelih, Nabi sentiasa nasihat dan dia panggil pesan, wasiat, suruh umat dia takwa ke Tuhan banyak tepat. Siapakah kita orang lelaki ni paling kurang seminggu sekali kena dengar dalam khutbah. Siapakah tak sah khutbah jemaah, malaikat kena ada wasiat suruh takut ke Tuhan. Kerana apa tu? Kerana nak kita ni tak lalai. Nak kita ni sedar dan khabar semua. Maka saudara semua, takwa satu benda yang orang nak masuk syurga mesti kena ada. Sifat takwa, orang yang benar-benar nak masuk syurga mesti kena ada takwa. Sebab tidak akan masuk syurga orang yang tidak ada takwa. Maka jika kita kembali klik kepada hadis-hadis Nabi baik dan kepada ayat-ayat Quran pun serupa juga. Tuhan tak sebut pun nikmat syurga, malaikat Tuhan mengiringi dengan takwa. Tuhan tak sebut pun ahli syurga, malaikat Tuhan sebut kata mereka ini bersifat dengan sifat takwa.
Tuhan tak sebut pun orang yang selamat daripada api neraka, melainkan ada pada ia sifat takwa. Saudara semua. Maka saya nak bagi contoh satu ayat daripada Quran. Padahal kita pergi balik daripada awal surah Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Boleh kata 99.99% tidak ada ayat yang Tuhan kata selamat daripada api neraka, mereka sebut takwa. Tidak ada ayat yang Tuhan kata sebut nikmat syurga, mereka sebut takwa. Tu. Saudara pergi cari boleh, dikaji boleh. Maka ringkas kepada masa, saya sebut satu saja dah pada pagi ni. Tuhan katakan dalam Quran, Tuhan kata wasari'u ila maghfiratin bir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tuhan kata berlombalah kamu, bertawahlah kamu buat baik supaya kamu dapat maghfirah daripada Allah, supaya kamu dapat ampunan daripada Allah. Buatlah apa-apa pun daripada amalan baik yang Tuhan suruh. Zikir ke, sembahyang ke, puasa ke, istighfar ke, sedekah ke, buat umrah ke, buat haji ke, keluar zakat ke, buat baik ke orang tolong, ita'am bewah, tak kira. Buat baik supaya kamu dapat ampunan dan maghfirah daripada Allah. Maka saudara semua, siapa yang mati dosa duk ada, lepas tu duduk dalam kubur, dosa tak habis lagi, dibangkit esok, dosa pun dah ada, maka orang ni tak akan masuk syurga. Sebab orang yang akan masuk syurga, dia kena bersih daripada dosa 100%. Tu. Orang yang ada dosa, kalau Tuhan tak ampun, dia mesti kena masuk neraka dulu. Wala'iyadza billah, minta selamat. Tu. Saudara semua, tak akan masuk syurga orang yang ada dosa. Sebab tu Tuhan suruh kita bertawah, berlomba, buat benda baik supaya diampunkan dosa. Lepas tu supaya kamu dapat wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kamu dapat syurga yang sangat luasnya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, mari jahit buat kain selah. Maka luas mana kawasan, itulah kawasan syurganya. Maka syurga yang luas gitu tu duk sedia kepada siapa? Tuhan kata wa'iddat lil muttaqin. Aku sediakan untuk orang yang bertakwa. Saudara semua. Allahu akbar. Dan ayat yang lain lagi, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allahu akbar. Tuhan kata ambil tahu bahawa kekasih Allah, para awliya, orang-orang yang Tuhan kasih, Tuhan cinta, dia tak akan berjumpa dengan takut ketika nak mati. Walaupun pada asal kena takut mati ni, tapi orang yang baik, orang yang Tuhan kasih, Tuhan akan memberi ketenangan kepada dia dengan harta para malaikat yang baik. Muka nur, cerah cuaca, mari duduk tepi tubuh dia, maka jangan takut, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Saudara semua. Siapa kepada dia mati, dan dia tak akan ada rasa duka cita, tidak ada rasa yang tak baik. Siapa ni? Orang yang kasih kepada Allah. Orang yang Allah kasih. Maka siapa mereka ini? Orang yang Tuhan kasih dan dia tak akan dapat takut ketika nak mati dan tak akan duka cita apa semua. Tuhan kata alladzina amanu, ialah kena kepada orang yang beriman, patu wa kanu yattaqun. Kena kepada orang yang beriman dan sentiasa takut kepada Allah. Ni saudara semua. Sebab tu kita kena usaha bersama, kena ada sifat takwa dalam diri kita. Maka ulama bagi takrif, apa kata takwa? Takwa ni ialah kamu ada
pada tempat yang Tuhan suruh dan kamu tidak ada pada tempat yang Tuhan larang. Itu takwa. Tuhan suruh mengundi masjid, kamu ada di masjid. Tuhan suruh dalam majlis zikir, kamu ada. Tempat yang Tuhan suruh kamu ada, tempat yang Tuhan larang kamu tak ada. Itu takwa lah tu. Takwa. Nah, tu. Maka saudara semua, nak dapat takwa, nak menambahkan takwa, maka ada beberapa perkara. Tapi kesimpulan kasar-kasarnya ialah segala amalan baiklah. Setiap amalan baik kita dah buat ni, semaya baik kita, zikir kita, salawat ke Nabi, baca Quran, sedekah, nah, puasa, semua tu benda yang menumbuhkan takwa dalam jiwa kita belaka. Tapi daripada amalan yang banyak-banyak, hak number one sekali yang apabila kita buat kita takut ke Tuhan cepat dan derah, walaupun semua amalan baik tu ia bawa kita sampai kepada takwa belaka, tapi hak derah sekali ialah puasa derah sekali. Sebab tu Tuhan kata kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana difardukan di atas umat yang dulu. Tujuan apa tu? Kerana kamu bertakwa, Tuhan kata. Kalau gitu, puasa cepat mena wakwi orang seorang tu dapat takwa dengan melalui puasa. Nah, saudara semua, Allahu Akbar. Sebab tu kita perhati kelih kita. Ketika kita puasa dengan tak puasa, beza tak? Beza benar-benar. Beza yang sangat nyata sekali. Nah, hari tak puasa ni ke, walau berjuruh dah. Tapi, nah, dia telitah benda tak molek dalam Facebook. Kelis tak kadang-kadang. Buat khabar, dia panggil, tinggal. Nah, ataupun dengar benda-benda yang tak molek, dengar kadang-kadang. Lepas tu dia panggil tinggal. Tapi nak kata, ada ukak nak juluh tu banyak. Nah, ada dia. Kelis, dia panggil, tarata. Nah, buat benda tu, buat benda ni, kadang-kadang duk gerai kecek hal tu, hal orang ni macam-macam. Juruh dah, tapi tak wasa. Okat berlaku maksiat tu mudah. Tapi orang puasa tak begitu. Orang puasa ni terletak yang katuk dah. Ambil kain tudung gerup. Betul tak? Nah, lepas tu tak kecek hal orang lah. Pada balik, tak kecek hal orang. Orang hak puasa sungguh. Orang hak puasa sungguh. Nah, bukan puasa sekadar berok dak. Orang hak puasa benar-benar sebagaimana hak Tuhan Nabi suruh dan Tuhan suruh, orang ni cepat, bahkan ia puasa hari itu tumbuh haludah takwa pada hari itu. Nah, itu dia. Baik. Itu yang pertama. Kalau gitu, nah, takut olehmu akan Allah di mana saja kamu berada dan di masa mana kamu berada. Baik. Yang kedua, Nabi kata, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ni penting, saudara semua, penting ni. Jadi, hak cerak-ceraknya, kita ni anak Adam, anak cucu Nabi Adam. Maka anak cucu Nabi Adam yang bukan Nabi ni, tak ada siapa pun selamat daripada dosa. Nah, kita berdosa belaka, banyak sikit saja. Tu saja. Sama ada dosa halus atau dosa besar. Tapi kita semua ni gelecah. Nah, gelecah. Nah, maka ada dosa tadi kita dengan berlaku buat salah. Maka Nabi ajar kita. Nabi ajar kita. Ajar mana? Nabi kata, kamu mengikutilah, kamu mengiringilah, kamu segeralah buat baik, buat pahala, buat kebajikan apabila kamu juluh lalu bermaksiat. Jadi, apabila kita buat maksiat pun, suruh ikut dengan pahala ahludah. Ikut surat baik ahludah. Nah, misal kata, seorang ni, nah, dia dengar benda tak boleh. Nah, maka suruh buat baik ada. Gapo? Bangun semaya 2 rakaat kau sunat, sedekah ke, istighfar ke, zikir ke, baca Quran ke, salawat ke Nabi ke, buat dah benda hak baik
Nah, supaya apa? Supaya pahala yang kita buat lepas daripada maksiat tu, dia boleh dihapuskan, orang panggil apa? Dosa tu. Nah, tak kira dosa apa, saudara semua. Sebab tu, dalam ajaran Quran baik, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya, kebajikan pahala daripada amalan baik yang kita buat tu, dia boleh menghapuskan, boleh menghabiskan, nah, itu dia boleh melicingkan, nah, dosa kita buat belum pada tu. Tuhan kita sangat rahmat dengan hamba yang beriman, saudara semua. Nah, itu. Jadi apabila kita buat kebajikan, kita buat pahala, segera malaikat tulis dan berganda. Tetapi jika kita buat dosa, nah, malaikat tak tulis. Nak tulis, suruh datang perintah, kalau. Boleh hadiah hamaku dia taubah. Boleh hadiah hamaku dia istighfar. Boleh hadiah hamaku dia buat amal yang baik. Boleh menghapuskan dosa ni. Jangan tulis lagi dosa. Dikera, sejam, 2 jam, sampai 4 jam nah. Jikalau hamba tak ada buat apa, baru tulis dosa tu. Allah, Tuhan kita dengan kita ni orang yang beriman, alhamdulillah. Baiknya dan murahnya. Nah, saudara semua, nah, itu dia. Allahu Akbar. Tak naik orang hari ni. Nah, tak sampai 50 orang ni. Nah, itu dia. Nah, kita bakal share insya-Allah, supaya dapat benda baik-baik, nah, berpagi-pagi semacam ni. Kalau gitu saudara semua, sebab gapokah Nabi ni suruh kita mengiringi dengan amalan baik apabila kita berlaku buat dosa. Kerana dosa ni tak boleh taruh, tak boleh simpan, tak boleh ada pada kita. Sebab dosa ni virus yang paling bahaya sekali. Ada dia tu, ya tak ada dia tak. Dia merosakkan kita. Merosakkan kita. Sebab tu dah kena apa? Kena basuh cepat-cepat. Nah, aduh. Supaya apa? Supaya dia tak mendaratkan kita. Dan lepas duk gitu, lebih daripada COVID lagi. Lebih daripada AIDS lagi. Lebih daripada maring lagi. Lebih daripada penyakit semua atas muka bumi ni, tak ada dah penyakit seperti dosa. Saudara semua. Allah, gitu lalu ke apa? Ya, gitu lalu. Besar. Nah, dosa ni. Saudara semua, sebab dosa lah, pintu rezeki kita berkata, kau sepi, sebab dosa. Sebab tu, datang dalam hadis, Nabi kata, sesungguhnya seorang diharamkan rezeki, dihilangkan rezeki dia dengan sebab dosa yang dia buat. Hari ini pada asal Tuhan takdir dengan qada yang muallaq, kata seorang yang nama Zaid ni, dia akan dapat duit hari ni, nah, 5,000 kop. Itu pada asal. Tiba-tiba Zaid ni dia pergi buat dosa hari tu. Dia curi barang orang. Nah, dia menipu orang. Maka duit hak nak dapat 5,000 kop hilang piung. Right? Nah, ataupun daripada 5,000 kop tinggal 50 kop. Tu saja. Nah, sebab tu saudara partiklah baik-baik. Orang mukmin, hak Tuhan kehendak baik, hak Tuhan sayang, jikalau dia buat dosa, Tuhan mensempitkan rezeki dia. Nah, mensempitkan rezeki dia. Tujuan nak bagi khabar, kepo dak kali. Adapun orang Tuhan tak kasih, Tuhan buka dia gilah bab dunia ambil lah, supaya diseksa dengan seberat-berat seksa di akhirat kelak. Wal'iyadzabillah. Nah, saudara semua. Allah. Tak bahaya ke mana? Sebab dia ni rezeki hilang. Baik. Sebab dosa pula, dah kita sipai tahu di kita, nah, dia panggil bala mari. Waktu kita, sebab dosa yang banyak, yang kita duk sipai tahu atas diri kita ni, waktu rezeki hilang dah. Waktu hilang kebahagiaan dalam rumah tangga.
Duk dalam keadaan balah kelahi semua. Anak tak erti dengar. Nah, ayah kasar dengan kita. Ibu tak menghormati kita. Anak akak sorong dengan ibu dan ayah. Nah, tak ada bahagia dalam rumah. Pucai mari mana? Daripada dosa. Dosa hak ibu buat, dosa hak ayah buat, dosa hak anak buat, buat. Tak ada. Kamcat dia tu baik. Dengan amalan baik, dengan istighfar, dengan taubah. Duk siapa tahu yang baik-baik. Siapa tahu yang molek-molek. Saya nak buat tu baik dosa. Sebab itulah berlaku haru-haru. Rusak dalam rumah tangga. Saudara semua, saya banyak daripada keluarga suami isteri, nah, mari di rumah, nah, mari suruh clear. Nah, yang berlaku balah tu. Maka mari di rumah ni cerita. Suami cerita lagu ni hak isteri dia. Isteri cerita lagu ni. Maka kita dengar apa Allah, supaya api dah, supaya duk nyala semua dalam rumah. Nah, sebab tak ada bahagia langsung. Di mata suami, seburuk-buruk manusia isteri dia. Di mata isteri, sekaruk-karuk, sejahat-jahat orang suami dia. Pana bahagia kat mana? Nah, duk tuduh muka pergi mari. Ramai yang mari di rumah, rupa lagu ni. Nah, tapi alhamdulillah lah, kita clear apa dia panggil, baik semula. Tapi pada rolik yang ayat kata mana? Perhati kelih kepada isteri, perhati kelih kepada suami, tiba-tiba daripada golongan orang yang tak amati mana bab agama. Mengaji dak, semaya baik jaga-jaga. Nah, amak siap suka buat. Nah, ada dia. Sebab tu berlaku lagu tu. Nah, tu. Lagi pula jika ada dosa ni gak, ya hirat gapo hari? Nah, hirat wakwi berlaku bala kat tengah jalan. Pelaga mutu, balik mutu, tepuh di orang. Ataupun berlaku sakit demam, dia kena virus tu, kena virus ni, dia kena buat kena di orang. Nah, ada macam-macam. Sebab apa tu? Sebab dosa. Nah, geno itu lalu apa? Ambil mana tu dalil? Dengar ayat Quran. Nah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tu ayat kata. Semua benda tak baik yang berlaku denganmu tu, semua tu daripada dosa yang kamu buat semua tu. Nah, Allahu Akbar. Dan bukan sekadar kita dak. Dia banyak dosa orang ni buat menyebabkan air putus daripada langit. Tak ada turun hujan. Nah, tak turun hujan. Kemarau sebab dosa. Ni, virus COVID yang mari ni sebab dosa. Sebab banyak dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, ada. Allahu Akbar. Ni bab dunia nah, ni bab dunia baru. Nah, lepas tu bagaimana jika mati turun kubur? Bawa dosa lagi. Allahu Akbar. Bagaimana di akhirat kelak jika buat dosa lagi? Teruknya. Sebab tu ayat atas dosa lah paling bahaya sekali. Nah, lepas tu jika ada dia, kita tak usaha apa cepat-cepat, dia beranak. Lepas tu beranak acak pula, kerek pula, beranak tik pula. Beranak apa tu? Beranak maksiat hak lain. Mula-mula buat dosa ni ya, buat lama tumbuh lain tumbuh ceding dosa, ceding pula tumbuh tak habis nak bila lah dosa, sebab daripada yang mula-mula. Sebab tu dia tumbuh dah kamcat dia, jangan tinggal. Nah, sebab pahang nalu kan, dah panggil saya panggil pahang nalu. Kok lain tak tahu lah panggil pahang gapo. Nah, hak tumbuh di atas kayu tu. Nah, ia mari tupai ya apa? Burung berak, wak air benih dia. Tumbuh. Tapi lama-lama siapa akan mapuh faham. Nah, tu dosa dah tu. Ai dosa ni yang membinasakan kita jika kita duk pera dia. Nah, sebab tu kena kamcat, kena buat tu baik. Dengan apa Dengan amal yang baik. Ni Nabi royak cara bagi kita. Dia kita buat dosa, ikuti segera dah dengan amal yang baik. Nah, itu dia saudara semua. Maka huraian panjang lagi lah, tapi kita ambil perlahan. Nah, sebab dia panggil masa terhad bagi kita. Nah, baik. Itu yang kedua. Nasihat, sebab itulah saya kata hadis ni nasihat yang berharga sekali. Kalau amati dengan hadis ni,
faham hadis ni, ikut hadis ni, berjaya dah. Selamat dah saudara semua. Allahu akbar. Nah, ya Rasulullah, jazakallahu anna kulla khair. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluh. Terima kasih kepada Rasulullah. Nah, yang nasihat, nah, benda yang berharga semacam ni kepada kita. Nah, kalau gitu saudara semua, jangan lupa mengiringi nah dosa yang kita buat dengan pahala yang kita kena buat. Nah, sedekah ke, istighfar ke, bangun semaya ke, ikut. Nah, itu dia. Yang penting ikuti. Nah, dosa dengan pahala. Nah, dan yang ketiga Nabi kata apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dah hendaklah kamu bermuamalah, bergaul dengan umat manusia dalam masyarakat dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Nah, tidak buat zalim ke orang, tidak menghinakan orang. Nah, tidak melekehkan orang. Nah, tidak kata huduh ke orang, tak maki kepada orang. Nah, bahkan baik temu orang senyum. Nah, penmit. Nah, tolong orang, khidmat orang, tutur kata dengan kalimah yang baik. Allah, Islam comel tak comel. Tak ada dah agama yang comel seperti Islam. Nah, Islam number one. Sebab tu Tuhan kata apa? Inna dina indallahil Islam. Agama Tuhan semua Islam. Sebab tu dia ajar dia. Hebat sungguh. Nah, sapakan Nabi kata apa? At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Allah. Kita berjumpa pak kita senyum ya ke saudara kita. Dapat pahala sedekah dah. Apa nak cari mana? Tak ada buat gapo lagi. Nah, tu dia. Jumpa pak senyum ya. We saudara kita, yang kelas kita tu bahasa Arumdi. Bahasa tenir jiwa. Nah, senyum, mani, suka, jadi gembira, jadi look selesai kata ni. Nah, jumpa pak suka senyum, tanya khabar. Nah, tu dia. Lepas tu, kata pula, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Allahu akbar. Dan tutur kecek dengan yang baik, lafaz yang baik, makna yang baik dengan saudara kita, dapat pahala sedekah pula. Nah, Allahu akbar. Ini Islam. Hebatnya. Nah, ada. Kalau gitu, muamalah dengan orang dengan akhlak yang mulia. Nah, Allahu akbar. Maka Nabi kata, benda Allahu akbar. Benda yang paling berat sekali daripada amalan baik apabila letak di atas neraca amalan baik, hak paling berat sekali ialah khuluqun hasan, elok perangai. Akhlak baik. Orang yang akhlak baik timbang esok beratnya pahala akhlak baik. Pahala muamalah dengan orang baik. Pahala gaul dengan orang baik kerana Allah. Berat sekali. So kelebihan yang luar biasa. Dan yang kedua pula, Nabi kata apa? Aqrabukum minni majlisan ahasinukum akhlaqa. Allahu akbar. Nabi kata, orang yang paling dekat dan rapat denganku dalam syurga nanti ialah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik, paling mulia, nah, akhlaknya. Nah, hari ni akhlak rusak hari ni. Nah, hari ni kita kena kembali klik kepada agama dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, saudara semua. Nah, maka orang dia akhlak baik, dia tak ada dah dosa dengan anak dia main-main. Dosa dengan anak dia tak ada dah. Sebab orang nak berdosa dengan anak dia ni ialah orang akhlak buruk. Maki ke orang, ngopak ke orang, kata huduh ke orang, buat zalim ke orang, rapah harta orang. Nah, itu akhlak buruk. Maka hak anak ada penuh atas dia yang kena bayar di akhirat kelak. Allah takut sekali. Tapi orang akhlak mulia tak. Semua orang kasih. Semua orang kasih. Nah, semua orang kasih. Maka daripada alamat ahli syurga yang jelas nyata ialah manusia lain kasih. Sehingga kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, saudara semua, nah, alamat ahli syurga yang sangat zahir dan jelas nyatanya, nah, apabila dia ada, orang suka.
Nah, le kampung ia ada. Ia ada pegang kita. Oh, orang muju suka orang. Dia ia ada suka. Oh, mari dah. Masya-Allah mujulah, ya mari dah. Orang suka. Orang minat, orang seronok dia ada. Sebab apa? Sebab akhlak dia baik. Sebab tutur kata dia baik. Perbuatan dia baik. Sebab dia suka tolong orang, suka khidmat orang, suka buat baik kepada orang. Tanya khabar orang. Nah, baik dia buat. Temu orang dia senyum. Temu orang, oh comel. Sebab tu ada dia orang suka. Bukan orang cinta nak ada semua. Seronok dia ada. Nah, ini alamat ahli syurga. Dia ada orang suka. Tapi dia tak ada, dia sampai ke dia tak ada ke mana gitu ni. Nah, orang rindu, orang ingat. Duk mana ya? Lama weh tak jumpa. Ingat lu duk mana? Orang rindu, orang cinta, nak jumpa dia. Dia tak ada. Dia uzur kat duk rumah ke ataupun dia sampai pergi ke lain ke, tak ada dia right je. Nah, masa orang panggil tertentu, orang ingat, orang rindu. Tapi hari yang mati semua orang teriak orang. Sebab apa? Kasih ke dia. Nah, ini alamat ahli syurga. Tetapi sebaliknya pula alamat ahli neraka, wala a'yadha billah. Nah, bopaya ada orang serabut dah. Oh, serabut. Nah, sebab apa? Sebab perbuatan dia tak baik. Akhlak dia tak comel. Maki orang tu, kata huduh ke orang ni, rapah harta orang tu, tayar orang ni. Nah, kedebel dia. Ada dia orang serabut dah. Serabut dah dia ada lu tak tenang jiwa. Takut barang hilang. Nah, takut macam-macam dia ada. Serabut dah dia ada. Nah, ada dia. Tapi dia tak ada, oh orang suka. Oh, seronok dia tak ada, mujulah, dia tak ada weh. Rahat udah juga gini, mujulah, gigilah. Tu dia. Gitu. Ini alamat ahli neraka lagu ni. Tapi hari yang mati orang sorok. Oh, alhamdulillah, boleh mapuh dah, mati dah, alhamdulillah. Tu. Maka minta berlindunglah daripada benda tu saudara semua. Nah, Allahu akbar. Baik. Maka hadis ni rawahu panggil Tirmizi, hadis hasan. Nah, alhamdulillah. Ini hadis yang sangat berharga sekali saya rasa yang kita muzakarah pada pagi ni. Alhamdulillah. Baik, maka lepas hadis ni, nah, siapa yang ada soalan apa boleh nak tanya, nak bincang bersama insya-Allah. Baik. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga amin. Bang selalu kajingo. Ya, selalu kajingo. Dah, tu dia. Baik. Dah, bagaimana udara sana? Baik insya-Allah. Hujan ke tak? Dah pagi ni bagaimana udara? Dah, maka harap bahawa keluarga Usaman ni dia panggil dalam keadaan baik, sihat dan selamat daripada bala insya-Allah. Nah, daripada jingo saudara kita. Salam baboya, waalaikumsalam. Nah, matahari agama dia kata lang lamat rau syak hin arai kau tiมือ อย่างหรือไม่ใช่อย่างมันเล็กมากเพราะเราเป็นไปกรีดยางถามว่าhukumอย่างไรอย่างหรือไม่ใช่อย่าง jadi kita semaya sudah tiba-tiba nyata di tangan kita ni ada putih. Maka putih ni ihtimal getah atau bukan getah. Maka getah ni daripada benda yang menegahkan dia panggil wa'wi ai tak rata. Nah, jadi daripada benda berlapik dia panggil berlapik yang wa'wi ai tak sampai di kulit kita jika getah ada. Nah, sebab tu orang yang kerja motang, orang yang kerja cak umur, orang yang kerja sia ikan, nah, orang yang kerja dia panggil leka apa ni ada lomo bagi lagu tu dah kena beringatlah, kena halusi. Nah, nak semaya tu kena cek dulu. Nah, anggota tepat kena basuh ketika ambil semaya tu. Mana? Muka. Nah, tangan. Nah, tu dia. Lepas tu
tak apa dah, kepala tu, lepas tu kaki. Tepat hak kena basuh. Hak lain tak ada masalah. Hak lain tu ketika mandi wajib dah pulaknya. Tapi lah semaya, anggota mi semaya tu ya. Jadi kena cek, wi kata, wi cerak sungguh, wi mancai kata tidak ada benda yang menegahkan rata air pada anggota wuduk. Kata semaya. Nah, dengan makna jikalau kita sembahyang sudah dan nyata kata ada tempat tak rata, maka wajib kena semaya semula dan kena gibuai benda tu. Lepas tu kena ambil air semaya semula dan kena semaya semula jikalau waktu dah ada lagi, dalam waktu lagi. Dan jikalau habis waktu dah, kena qada semula semaya kita, semaya yang nyata lepas dah semaya sudah tu kata ada dia panggil apa benda yang menegahkan air semaya tak rata. Dia tak rata air semaya, basah tak semua, tempat yang kena basah, maka tak sah. Dia tak sah tu, tak sah ambil air semaya, maka semaya pun tak sah. Dan sebab semaya syarat bagi semaya tu dia. Sebab tu kena amati belum daripada ambil semaya tu kena cek semua basuh minyak mai ronyok kena wear itu baik semua dulu. Barulah ambil semaya, lepas tu baru pergi semaya. Saudara semua. Baik. Salam babo ya waalaikumsalam warahmatullah. Siapa tak cek harap cek dah insya-Allah. Dia kata kata bawa pun apa ni tashhud akhir boleh nai tashhud awatang sujud sahwi mai ta tambah bota ta apa ta plean ta ple dah ta plean tasyahud akhir nai tasyahud nai tasyahud awal tong sujud sahwi mai tu jadi gi baca tasyahud akhir mai baca tasyahud awal terlupalah gitu tu maka adakah kena orang panggil apa sujud sahwi? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Dan tidak ada apa-apa semaya sah, tidak batal tak gapo dak sekali dan tidak disuruh sujud sahwi pada. Salam babo ma macam dengan au nam lemah dai mai. Kita mai uzur sama ada uzur ni, uzur haid dan juga uzur nifas. Tu dia. Maka sah ke tak? Boleh ke tak ambil semaya? Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Kalau ambil pun tak sah. Maka jadi main-main. Walaupun kita tak ada kosak nak main-main. Tapi tak kala kita ambil pun tak sah, ambil pun tak jadi, maka gimik juga, maka dikira main-main lah. Sebab kita ambil benda yang tak jadi. Sebab tu dia panggil tak ada kena ambil mula lagi dah bagi orang yang duduk dalam uzur sama ada uzur tu uzur nifas ataupun uzur haid. Tu saudara semua. Dan tak sah jadi awal lagi dah biar semaya tak boleh bagi orang yang duduk dalam uzur baik. Dengan buat raupa torotat dukau dai remai. Bulan puasa kita buka torotat kelih berita. Saudara semua torotat dan juga candau tiam dan Facebook, YouTube. Benda ni benda yang ada dosa ada pahala. Maka jika kita pilih benda hak haram atau benda hak pahala, gapo benda pahala ni supaya kita duk muzakarah ni, mengaji, dia panggil dapat pahala ni. Tu. Kalau wajar dapat pahala. Dan pahala luar biasa, besarnya. Maka boleh kita puasa, boleh. Tak ada masalah. Kita kelih berita benda haram, boleh kelih berita. Kita kesara kadi bak nate galau, nate dah bombing apa semua ataupun bak awakat ke, boleh kelih. Benda yang tidak haram boleh kelih belaka. Sebab habis-habis tak ada dia haram. Dan kadang-kadang comel kelih, sunat pula kita kelih sebab tambah keimanan kita. Dan kadang-kadang wajib kita nak kelih sebab ngaji ilmu agama fardu ain misal kata. Tu dia. Kalau gitu
kelih kepada benda yang kita kelih. Terletak tak salah ya. Kita kelih. Guna kena, maka dapat kebajikan. Nah, itu dia. Tapi guna tak kena, dosa. Nah, maka kita puasa ni kena benar-benar lah, kena jaga daripada melakukan dosa. Dia kita puasa, kita buat dosa, supaya tak puasa dah. Tak ada beri kesepa. Maka belum puasa, belum puasa, kita tak panggil peduk lekat tak baik, lepas puasa pun duk lagu tu, tak berubah. Sebab apa? Sebab puasa kita tak beri kesepa. Sebab kita puasa tak kena cara. Sebab tu orang yang puasa kena amati benar, jaga sungguh. Mata kena jaga daripada maksiat, telinga kena jaga, mulut kena jaga, semua anggota kena jaga belaka. Barulah berkesan. Barulah lepas puasa handphone kita berubah daripada tak baik kepada baik. Nah, maka TV boleh kelih tak? Boleh kelih. Nah, kalau benar haru, kalau benar tak berdosa. Nah, tapi hak comel lagi, kita memenuhkan masa kita dengan ibadat. Nah, itu dia. Baik, saudara semua. Ban mai ti taleke welalamat mai wang sajadah dai mai pra mai ruwa najis remai. Leke ni ya ada alkohol. Ada alkohol. Maka alkohol ni pada asal dia najis. Tetapi leke tak apa. Sebab apa? Sebab ia dah berlaku berubah dia panggil tahallul jadi benda lain dah. Dia panggil dia petik karya jadi benda lain dah. Nah, sebab tu leka yang ada ni tidak ada masalah. Tak apa jadah pun tak apa. Nah, walaupun di sana ada babo, ada ustaz yang warak, dia tak semaya di atas leka mana-mana ya apa jadah. Nah, itu dia. Tapi hak muktamadnya tak apa. Nah, tidak ada masalah, tak mesti kenapa dan semaya kita sah dah. Nah, saudara semua. Baik. Assalamualaikum babo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan nak tanya babo. Ya. Setara manakah kita basuh muka waktu ambil air semaya bagi perempuan, dan adakah kena kerak rambut di tepi telinga? Jadi perempuan ini kena amati. Maka terima kasih banyak-banyak kepada dia panggil Prof Faridah Abdullah yang tanya soalan ni. Sebab apa? Sebab soalan ni daripada benda-benda yang wakwi gama di kalangan perempuan tak sah semaya. Lebih-lebih lagi orang yang tak tahu mana, maka boleh kata persen letak sah tu banyak benar. Sampai 80%. Bagi orang tak mengaji. Sebab apa? Tujuh lain tak ada masalah mana. Hak tujuh muka ya. Hak dia panggil pokak Faridah dia panggil tanya. Hak ni penting. Jadi muka ni ia kena basuh, dia panggil tahap muka. Tahap muka ambil mana? Ambil daripada dagu ni, sebelah lip panjang ni, ambil daripada dagu sini, naik mari sapa di dahi tempat tumbuh rambut pada rolik ke orang. Rolik ke orang ni tumbuh rambut sini yang lebih kurang. Tu. Ini dia panggil baktul, lip panjang. Dan sebelah lip lebar, dengar ke telinga. Ambil hak sini, mari sapa di sini. Sapa di sini. Jadi semua yang ada rawang ni, kena basuh semua. Kena basuh semua. Tak dapat tidak. Dia tak basuh tujuh mana, tak sah air semaya kita. Dia tak sah air semaya pun tak sah. Tu. Satu. Bawa tahu lagu tu dah gak, maka rambut ni. Rambut hak tumbuh sini ni daripada benda yang duduk dalam kawasan muka. Duduk dalam kawasan muka, hak kita kena basuh rata semua. Jadi, apa yang ada dalam kawasan muka ni kena basuh rata semua, basuh semua. Malaikat orang lelaki yang orang panggil apa, yang bau banyak tebal dan janggut banyak tebal, yang tak nampak warna kulit, hak ni sekadar sapu di atas pun tak apa dah. Tapi kalau perempuan cerak kena basuh semua cerak. Basuh semua zahir dan batin. Sebab perempuan dia tak ada lah janggut dia panggil bau, tak ada lah perempuan tu. Tu. Maka masalahnya hak lain tak ada masalah, hak sini je masalah ni. Ni. Hak rambut tumbuh sini ni. Hak sini. Sebab apa? Dia duduk dalam kawasan muka. Dia duduk dalam kawasan muka kena basuh semua hak bawah rambut dan rambut sendiri. Lepas tu tuju mana masalahnya? Masalahnya
perempuan ketika yang ambil air semaya, dia sepok naik. Sepok naik tu. Ya, tak pas tepi tu. Jadi, dia sepok rambut hadut sini, pergi duduk belakang ni. Duduk belakang telinga ni. Lepas tu, dia basuh muka sekadar ada peningnya lah. Lepas tu, rambut hadut telinga, dia akak gini, rambut asal duduk sini lah rambut ni. Orang panggil coy, turun tu. Duduk sini pada asal. Lepas tu, dia sepok naik, tak boleh belakang telinga. Tu. Lepas tu, dia basuh muka. Maka, bulu yang sepok naik, tak basah, tak rata. Tak rata tu lah, tak sah basuh muka tu. Tak sah basuh muka. Dia tak sah basuh muka, maka tak sah air semaya. Dia tak sah air semaya be pun tak sah. Tu. Hak ni sebab tu kena mengaji tu. Nah, Allahu Akbar. Sebab tu perempuan kena amati, kena bingat menambak ni. Nah, lepas tu Kak pada tanya kata, kena kerak ke? Tak mesti kena kerak. Tak mesti kena kerak. Yang penting ketika basuh tu kena rata. Dengan makna jikalau kawasan ni bawa ambil air semaya, hirat turun duduk sini belakang. Hirat turun mari, jangan sepok naik. Bahkan hirat duduk sini, duduk muka belakang. Lepas tu kita basuh rata. Rambut, bulu tu lepas tu di bawah dia tu. Kulit dan rambut tu basuh semua. Sahlah. Tu dia. Tapi orang yang bimbang takut bau tu nak kerak tak apa, tak ada masalah. Kerak boleh. Tapi tak mesti. Kerak boleh, harus, tapi tak mesti. Hak besarnya ialah kena basah ketika ambil air semaya. Tu dia. Maka orang yang kerak tak ada masalah. Sebab dia tak ada dah rambut tu. Tapi orang tak kerak tu, jangan sepok sama sekali ketika ambil air semaya, jangan sepok tak di belakang telinga. Jangan lagu tu. Sebab dia tak rata. Orang yang kerak tidak ada masalah. Orang yang tak kerak, jangan sepok tak di belakang ketika ambil air semaya. Bahkan hirat masuk duduk dalam muka, patut basuh rata semua. Kena bingat benar-benar Mbak Ning. Tu. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Faridah yang tanya soalan ni. Boleh hadir Kak pada hari tahu dah, tapi nak tanya supaya orang lain tahu. Tu dia. Baik. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah perempuan semua faham di sini. Patut kita faedah siapa kepada orang lain supaya orang lain boleh gerti dan boleh faham gerti. Dan supaya tak nyanyo. Ni kadang dia duduk semaya 40 tahun duduk semaya. Sepok depan telinga gitu. Maka tak sah waktu mahbub, kena qada semula. Tu rugi tu. Tak agaklah nak qada 40 tahun ni padahal lah. Sebab tu dia tak cerak, tak nyata, kena tanya. Tu cara dia, saudara semua. Jadi, buat ngah tahu, jangan buat ngah semata-mata ikut orang. Baik. Adakah boleh kita sengka benda tak molek kepada anak? Tu dia. Seka tak molek. Jadi, perawai kau dimenkan. Jadi, apabila kita kelih anak kita duk kawan dengan kawan yang tak baik, kita kena seka tak baik dah. Kena ada lah hati kita. Jika nampak anak kita pipa ketik, kan nampak mata merah kerah ni, sepuluh orang mabuk kaya ni, kena ada dah. Seka yang bukan dia seka jahat dah, sebab kelih ada tanah emo ada di mata dia, emo ada di gepang kelakuan dia, buat kecek gepang rata supaya dia tak berakal lagu tu, ataupun duk ngafok ngisak semua. Tu sebab apa? Dia kita kelih lagu tu, maka mari perasaan seka tak baik, wak kita tu kena hirat tubik derah-derah, jangan dia talam lut. Kita kena ubah dia derah-derah, jangan dia jadi seperti kita duk bimbang. Tu dia. Lepas tu saya nak sapa kepada ibu bapa pula. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, jikalau ada orang mai royak kepada kita, kata aku nampak anakmu duk kelibat dengan fuak tu, lama mengisak atik padai lah. Kita yang dengar jiran mai royak, kawan kita mai royak, jangan murih. Ia kanak baik dah tu mai kita tu. Kalau orang yang tak kanak baik, ia mai mabok tang terek dah. Sebab royak lagu tu cerak wak masih muka orang kita. Pasal apa? Duk dia tegar baik-baik, tiba-tiba masih muka tak rasa. Maka orang mai royak tu, ia kasih kita tu, ia wangdi kita tu, ia bimbang takut berlaku tak molek dengan anak kita. Sebab tu kita, ibu bapa ni kena terima hak ia royak. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih. Lepas tu kita tak anak kita.
Lepas tu pisah hirat. Nah, pisah selamatkan dia, belum dia nak juluh pergi ke teruk. Tu cara dia. Tapi hari ni tak. Bukan semua, tapi banyak benar berlaku. Ibu-ibu, ayah-ayah, dia orang yang royak kata anakmu nampak duk ngisap rokok tu. Nampak repang duk grup tu tepak ke main ketung. Bimbel tu. Kita paling murih kepada orang yang royak. Jangan lagu tu. Dia mau wang di main royak kita tu. Bukan dia nak main tuduh. Kita kasih hai tuk tang. Nah, kasih we ada sakat. Jangan melampau sampai ke tak terima langsung ngeluk anak kita. Punah lalu dah lagu ni. Nah, itu dia. Itu kita kena faham bersama dah saudara semua. Baik. Salam baba ya. Waalaikumsalam. Ya hai baba bak witi apa ni? Bak witi tamwit atau piti lu tiket mai. พ่อทำเองได้หรือไม่ terima kasih. Orang panggil boleh hadir akik dia panggil pun nak buka mulut tahnik boleh hadir. Tahnik. Jadi apabila kita dapat anak, kita buat sendiri boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nah, jadi ya adalah panjang ayat panjang lah, ayat tak ya tak panjang. Ya, ia ada sunat baca ayat Quran seperti surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sunat baca surah Insyirah, sunat baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ayat kursi, Fatihah, sunat baca lagu tu. Nah, lepas tu dia panggil watama apa? Nah, kita selawat ke Nabi, zikir. Nah, lepas tu kita makan watama. Nah, lepas tu dia panggil boleh mulut dia, anak kita dia panggil tahnik lagu tu. Lepas tu surat azam apa? Belum buat diri boleh. Tapi hak comelnya kita bui orang alim buat. Kita bui para baba yang takut ke Tuhan, yang warak buat. Kita jangan pilih hak soho lah. Sambil hak soho. Walaupun boleh, siapa buat boleh, baba mana boleh buat. Tapi kalau kita boleh give jumpa baba hak warak, hak berju, hak alim sungguh, nah, kita give jumpa dia, suruh dia tahnik anak kita. Sebab apa? Sebab bagi tahnik dia ada kelebihan berbeza dengan kita tahnik sendiri dan dengan ustaz yang biasa tahnik. Beza teruk. Sebab ketika dia baca tu, ayat Quran yang dia baca tak seperti lain baca. Nah, sebab dia orang warak ke, orang tahu, orang gerti, orang takut ke Tuhan. Dan ketika dia berdoa ke anak kita, tak seperti orang berdoa ke anak kita. Sebab dia rapat dengan Tuhan, Tuhan lebih kabul. Nah, dan alia dia barakah tak sama dengan alia lain. Nah, itu dia. Jadi masuk benda molek-molek lihat anak kita pada awal-awal mula dia celak mata kelih dunia. Nah, itu dia. Jadi masalah boleh, tidak ada masalah. Siapa buat boleh belaka, ibu buat boleh, tak ada masalah. Tapi hak comelnya kita ambil wagi kepada orang alim, dia tahnikkan anak kita. Nah, itu dia. Baik, saudara semua. Lebih-lebih lagi ulama yang banyak sebut Tuhan, ulama yang banyak salawat ke Nabi. Hak ni perlu benar we tahnik anak kita. Nah, sebab apa? Mulut dia basah dengan zikir semua. Mulut basah dengan salawat semua. Maka alia dia tu barakah. Sebab tu makan yang utama yang kena campur dengan alia dia, ya suap kepada anak kita tu barakah masuk pergi dalam perut anak kita. Nah, tu pucuk besar bagi berjuang anak kita masa depan nanti. Nah, itu cara ya saudara semua. Baik. Tamsuam hantar kiblat daimai. Nah, itu dia. Kita buat jambe. Maka di sini kelihlah. Kalau luah, kalau ada kawasan luah dan kita boleh paling kepada pihak yang lain, maka paling pihak yang lain lebih baik. Dan jika sepik nak ijaz tak boleh dah, patut kena bercaping, kena mendak kiblat, boleh ke tak? Jawabnya boleh, tidak ada masalah. Sebab ia tudung belaka dah, dia katuk belaka dah, dinding ada dah, maka tak ada masalah. Bahkan luah sekalipun, tapi kita nak top tank kena mengadap kok ning baru molek yang ambil kita. Patut tiba-tiba betul dah kiblat, jawabnya boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Nah, maka mengadap tu tempat berak, tempat kecing tu dalam bina air jambe. Nah, yang ditutup dengan seming pos semua oleh umur apa itu, walau menghadap kiblat pun tidak ada masalah, boleh.
Walaupun jika kita pandai kot lain, lebih afdal lagi. Nah, baik. Nah, baik, ya. Salam kaya waalaikumsalam. Rau kamlang lama leo sin pom ok ma. Aning kena kepada perempuan lah, sebab lelaki tak apa rambut bukan aurah. Nah, maka perempuan ni rambut kena duduk dalam sebab ya aurah, tak boleh zahir. Dia zahir itu tak sah semaya. Maka dia tanya kata, ketika kita duduk semaya ni, tiba-tiba rambut tu baik. Nah, tu rambut tu baik. Leo rau au niu sot pom kau pai nai เข้าไปข้างในละหมาดเราซอหรือไม่ nah baik sebab tu kita perempuan ketika nak semaya belum nak takbir, nah kita kena pakai wicomel haludah. Dan jika beli alat yang dia panggil hak getah-getah sikit tu, belum nak pakai kano, kita buh dia dulu sekelapis, lepas tu pakai kano tindah atas dia supaya rambut tak tubik dah. Nah, tu dia kena amati dan kata kita kena halusi, kena kering. Nah, di atas ibadat kita. Jangan buat lepas-lepas gitu. Jangan buat mudah-mudah. Nah, supaya apa? Supaya kita tak susah belakang. Supaya kita tak gugi, tak letih, tak penat. Lama kena buat semula, tak basah-basah. Malah halah nak buat mula. Nah, itu dia. Baik, itu sebagai saya rajin nasihat royak wijalah. Dan ada pun soalan hak saudara kita tanya ni, tubik, lepas tu kita ambil jari, puak, dia panggil pok, tekan masuk pas dalam. Lepas tu kita hubung semaya kita. Semaya sah tak? Kelih. Kelih kata, rambut tu keluar bila? Nah, keluar bila? Kalaulah kita nampak dia keluar apa, kita pah tanya haludah, ketika ni tak ada apa. Boleh. Dan semaya kita sambung sampai semaya sudah, tidak ada masalah. Supaya dengan kita selak. Lagu mana selak ni? Kita pasal kipas angin. Lepas kita semaya. Dan kerana kita bukan kerana hak panjang suk kaki dak. Kerana dua. Hak pakai bawah so pakai atas so misal kata. Nah, tiba-tiba kipas angin ni rung baru hak turbo. Nah, hak kuat kita katanya. Lepas tu panas kita pasal suk. Misal. Lepas tu kita rokok. Rokok apa kipas angin mai pung selak. Misal kata. Nampaklah tubuh kita ni. Nampaklah warna kulit kita. Nah, ketika ni jika kita sedap sejuk duk sedapnya tu. Delok lagu tu maka batal dah semaya kita. Nah, itu dia. Tapi kalau baru naik pak kita proof haludah. Nah, mari pak khabar atau selak ni, mai proof waktu orang haludah. Tak apa. Sambungkan semaya kita dan sah, tidak ada masalah apa-apa. Nah, ada. Tapi kalau lepas sikit apa dah? Tak boleh kata batal dah. Tahu dah selak kalau lepas tu kau tu semula batal dah semaya. Juga rambut jika keluar yang tak ada dah, kita baru khabar baru lepas tu tanya masuk tak ada dah. Nah, itu dia. Sebab tu kita kena amati belum semaya lagi dah. Tapi kalau tubik kita nampak, ya tubik baru tubik apa, dah kita nampak apa, kita segera memasukkan, maka tak apa. Tapi pada golik ni, rambut ni, dia tak tubik ketika tu. Dia lama dah, kita berkhabar ya. Sebenarnya kita berkhabar. Khabar hari pak, rambut tu luar lama dah. Tu masalahnya. Itu dia. Dah, harap faham lah insyaAllah. Maaf babo, kak keluar dulu. Ya, tak apa. Dah, tu maaf. Baik. Bagaimana cara supaya hati kita tenang? Latifah. Nah, alhamdulillah. Saya suka benar-benar. Tak kira lah orang tanya tu lelaki ke perempuan ke, saya suka apabila tanya bab hati. Sebab hak samkan sekalinya hati. Dia hati baik, semua anggota lain baik. Saudara semua. Sebab tu kita kena amati, kena pubat hati lebih daripada benda yang lain. Maka dia tanya kata, bagaimana nak buat hati kita tenang? Hubat penawar yang paling baik sekali bagi buat hati kita tenang ialah zikir Tuhan dengan salawat ke Nabi dan baca Quran. 3 perkara ni penawar bagi hati yang tidak ada benda lain boleh megati itu, tak ada. Tak ada benda lain boleh ganti 3 perkara ni. Apa? Zikir Tuhan, baca Quran, salawat ke Nabi. Kalau kita kata kasar kak,
zikir Tuhan. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi zikir Tuhan juga, baca Quran zikir Tuhan juga. Kalau nak kacak kasar-kasar. Tapi kalau kacak dengan cara tafsir, nak hurai, sebut 3 dah. Zikir Tuhan, baca Quran, selawat ke Nabi. Tapi buat apa tak bahasa selalu. Kita nak buat dulu. Lepas tu istiqamah, buat istiqamah. Nah, tu dia. Tenang jiwa kita. Maka berlaku apa-apa pun walau serabut tapi tak banyak. Dan kadang-kadang tak serabut pun. Tenang jiwa kita. Sebab tu saya sendalah kepada orang saudara kita yang bersama kita pagi-pagi ni ke. Nah, malam pun serupa, pagi pun serupa. Sambil duduk dengan saya, duduk kecek, duduk wayak, duduk hurai, saudara berzikir dia boleh. What was the best? Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kata sama-sama. Nah, kata habis tu Pak kata pula alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya kok 100. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kok 100. La ilaha illallah, la ilaha. Oh, kalau buat lagu tu saudara semua beribu. Sebab kita mula sekarang sejak lebih ni. Pak, subhanallah 2 minit ya, 1. Alhamdulillah 2 minit ya. Allahu akbar 2 minit ya. Nah, maka nak sud majlis ni daripada awal sampai kepada akhir ribu-ribu dah saudara. Sebab tu kalau malah zikir pihak lain, zikir masa saya ada muzakarah pagi-pagi ni. Nah, bagi siapa hak ikut serta kita setiap pagi ni. Nah, tu dia. Allahu akbar. Tenang jiwa, percaya saya tenang jiwa. Baik. Baba rau puasa qada pai รื่อยๆแล้วเราจ่ายฟิดยะห์1กระสอบต่อ1ปีแบบนี้ได้ไหม Nah, jadi fidyah apa ni? Fidyah puasa. Fidyah puasa kita kampi katanya. Gitu nampak tu. Nah, tu dia. Maka tak apa ya boleh. Kita nak bayar fidyah dulu. Panggil apa? Kita nak puasa dulu, lepas tu bayar fidyah, boleh. Kita nak puasa, lepas tu bayar fidyah dulu, boleh. Tidak ada masalah. Yang pentingnya, we buat dua-dua perkara tu. Nah, ada puasa dan fidyah. Nah, dan fidyah tu nak we ke orang ramai-ramai, hak tu lebih baik, boleh. We ke orang seorang pun boleh, tidak ada masalah. Tapi we ke ramai-ramai tu lebih baik sebab apa? Ia keracai. Dan orang pun tak berasa deki apa gitu. Baik. Salam babo. Waalaikumsalam. การละหมาดตะฮัจญุดนั้นต้องละหมาดในที่มืดหรือที่สว่างอย่างไรในดีที่สุด Sembahyang tahajud yang paling baik semayam dalam gelap. Kerana apa? Kerana ia lebih khusyuk daripada semayam cerah. Nah, lebih baik. Sebab ia lebih khusyuk. Lebih tenang jiwa. Lepas tu lebih bahasa kata, kita gambar kata kita seolah-olah kita duduk sorang dalam kubur. Duduk sorang tempat yang tak ada orang. Maka kita nafsi masing-masing. Maka ya waktu kita tu kaya mari benda lain banyak perkara. Yang waktu kita tu nak istighfar, waktu kita nak menangis, waktu kita nak manja dengan Tuhan, waktu kita nak buat benda ni hak Tuhan suka belaka. Ataupun semaya cerah, comel dah tahajud tu. Tapi semaya pergi pak tak khusyuk mana. Sebab apa? Duk kelih nampak benda ni. Ya gitu. Nah, tu dia. Kalau gitu, maya lagu mana buat apa? Pak mana buat apa? Yang orang tu khusyuk buat lagu tu. Misal kata, ya beza. Orang ni semaya gelak tak khusyuk, semaya cerah khusyuk. Maka bagi orang ni comel dan baik semaya pak cerah. Nah, tapi orang ni khusyuk pak gelak, cerah tak khusyuk. Maka orang ni baik supaya dia gelak sebab dia khusyuk. Tu dia. Kalau itu ikut perasaan, ikut kelakuan orang. Tapi pada ghalib 90% lebih hak tempat khusyuk tempat gelak lah. Itu pada ghalib. Nah, tu gitu saja. Baik. Babor ถามต่อจากคำถามจากภริดาtak saat ni hak masalah rambut tepi ni berkali ni. แล้วคนที่ผมยาวมากต้องให้เปียกจนถึงปลายผมไหม bukan rambut semua hak nak hak sini, hak nak hak tumbuh sini, walau panjang mana pun kena basuh habis. Sebab apa? Sebab ia duduk di kawasan muka tu yang nak ayat.
Nah, atau rambut hak luar nu bukan rambut nu hak nu bukan muka. Hak rambut, dia rambut ni tak apa dah, sikit bucu ni tak apa, bucu ni buat apa? Belakang asal dia kawasan kepala. Tak tuju mana tak apa, hak basuh kepala tu. Hak kita dah kecek ni masalah hal muka. Tu dia. Hal muka. Maka di kawasan muka panjang saya mana pun kena basuh habis. Sebab tu orang buat lagu ni bahaya ni, sebab dia kipas belakang tak basah dah. Tu dia. Sebab tu dia kalau gak panjang terlajak kerak sikit kerak panak tinggal sekat ni ke tu dia bawa basah tu dalam muka. Hak tu comel sekali. Comel sekali. Nabi ingatlah kena halusi. Terima kasih dia tak soal tanya wilah lagi. Ya. ก่อนจะอาบน้ำละหมาดเราแปรงฟันแล้วก่อนจะอาบน้ำละหมาดเราแปรงฟันแล้วอยู่ๆเราละหมาดแล้วเสกอาหารออกจากฟันเราควรแล้วเราก็ละหมาดจนเสร็จละหมาดซอหรือไม่ benda yang keluar dalam mulut kita sek ahan tu ketika kita semaya maka kita tu ambil dengan mulut kita tak lidah ambil tu baik. Tu dia. Jangan terlagi ya. Dia terlagi maka batal semaya kita. Dia tak terlagi tak apa. Tapi hak comel sekali wa tu baik. Wa tu baik dengan makna tak lidah kita. Lepas tu ambil. Dia tanya apa? Lepas lah. Maka semaya sah. Yang penting jangan kita terlagi. Dia terlagi batal. Baik. Baba rau fang wa ma kau fan rau. Baba rau fan wa ma kau fan rau. Maha rau. Mino cak apa ni? Maha rau. Minon cak yang ngai baba. Tak payah weh. Kita mimpi kelih nying. Lepas tu gapo maka saudara semua benar lagu ning metong pai sai cai ma. Dia kata ngiga ya. Dan ngiga ni enggak ya dia panggil apa? Benda yang tak ada bui ngelok buat gapo kali. Ya lain pada mimpi jumpa nabi, mimpi jumpa orang soleh, tu lah caralah. Kalau mimpi binatang anjing begitu sesawak kira supaya dia mau apa doa temulan nak boleh bin sore lagi bahang saja lagu tu tak sakut pahak apa langsung tu. Sebab tu dia mimpi ha binatang, mimpi ha benda mengaruh orang panggil apa mai tang pai tersa tak sawak kira banyak. Tu dia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana afdal baca Quran dengan zikir lepas tahajud? Lepas tahajud kita berzikir. Hak paling afdal sekali waktu tahajud istighfar. Istighfar hak tu paling comel sekali. Sebab datang hadis Tuhan tanya, ada kedak hamba-Ku yang nak istighfar, aku nak ampun dosa dia? Ada kedak hamba-Ku yang nak taubah, aku nak terima taubah dia? Tu. Dan Tuhan pujilah Quran. Tuhan duk cerita sifat-sifat orang takwa. Tuhan duk cerita sifat-sifat hamba yang baik, yang redha, yang akan jadi ahli syurga, masuk syurga di akhirat kelak. Maka daripada sifat mereka-nya Tuhan kata apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Ialah mereka itu apabila masuk waktu sahur lepas mayat tahajud mereka tu istighfar. Sebab tu waktu tu istighfarlah yang paling baik sekali. Saudara semua. Baik. Tam tahnikกับ babo หลายคนได้ไหมเช่น3 คนtu dia. Tapi ya hasil tu kali pertama ya. Kali pertama tu hasil tahnik dah. Tu dia. Tapi kita nak pergi lagi babo ni tidak ada masalah, boleh, tak ada masalah apa. Dah ambil berkat tak apa. Tapi sekali pertama tu madah lah, lepas dah sunat tu. Tu dia. Tapi tak lagi pula tak ada masalah. Tapi hak sekali tu hak sunat ditutup. Tu dia. Baik. Ya, jawab dah sini dah, jawab dah sini. Salam babo. Ti rau non
karuh wa yukang naika. Hak sunat ialah kita menghadap kiblat. Lagu nak menghadap kiblat. Misal kata mau kita ni kiblat dia jatuh. Ni di belakang saya jatuh. Nah, tu dia. Maka cara tidurnya kaki duduk hilir, kepala duduk hulu, apa ni? Kaki duduk hulu, kepala duduk hilir. Tu sunat. Jadi lepas tu kita tidur mengiring belik kanan. Kita menghadap kiblat. Misal kata kiblat duduk depan saya ni. Ning depan saya ni boleh jatuh. Semua kata misal kata depan saya boleh jatuh. Maka sunat saya tidurnya mengiring ngikut ni. Kaki duduk ning, kepala duduk ning, muka hadap kiblat. Ni sunat cara tidur lagu tu. Nah, tu dia. Faham nah? Kalau gitu dia kiblat duduk ning. Nah, maka sunat kita tidur paling kuat ning dah. Lepas tu miring di atas bahu kanan. Kaki belum juga ni, muka dah dekat ni. Tu. Gitu. Tu dia. Baik. Maka kita ni kiblat jatuh, maka kaki panggil apa hulu, kepala hilir, lepas tu paling kepada jatuh. Tu sunat jaga tidur. Nah, baik. Salam baba waalaikumsalam. Istiqamah yunainam lamat pacam. Rauma pacam dean, auna lamat tak boleh. Sana dia ada. Kata orang macam dean tak boleh ambil air semaya. Tidak boleh ambil air semaya sebab jadi dia tak sah. Pamit pun tak jadi air semaya kali. Sebab dia bukan ahli bagi ambil air semaya. Sebab tu tak ada kena ambil air semaya bagi orang macam dean. Nah. Tapi boleh pahala tak? Boleh pahala. Pahala mana? Apa tak ada niat ni? Tak ada buat ni. Niat ke? Kita niat. Itu istiqamah dah kita. Kita tu asmaya semua. Dia tak capai apa, dia boleh ambil asmaya, tidak ada benda mari sekat lari apa ambil asmaya, kita ambil semua. Tiba-tiba berlaku mari uzur, Allah nak ambil asmaya. Nah, tak apa. Tak boleh ambil pun tu hari pahala ambil asmaya dah. Sebab apa? Sebab kita buat pun semua. Kita buat semua. Siapa kita tak boleh buat bukan di kita. Kita nak buat, tapi orang mau lari saya buat. Maka kita pun tak buat sebab orang mau lari. Tapi hati nak buat ketika ni tu hari pahala seperti seolah kita duduk di asmaya 24 jam masa kita mai uzur tu. Ni tu hari kita rahmat. Nah, murah tu hari kita. Saudara semua. Nah, Allahu akbar. Niat je. Aku nak ambil asmaya tu hari, tapi tak boleh ambil sebab aku uzur. Nah, tu hari pahala ambil asmaya dah. Nah, maka alhamdulillah. Nah, hebat ni. Dia panggil Baitul Jannah ni. Nah, ini sifat ahli syurga. Orang yang jaga asmaya. Nah, Allah payah nak buat nah, payah nak buat. Maka orang boleh buat, masya-Allah. Hadiah besar, nikmat besar, hak Tuhan bagi ke dia. Nah, maka jaga baik-baik. Lamat bun kau i doi mai mi tirong samdak sujud dai mai. Nah. Baik. Semaya takhsi bagi orang uzur tak apa. Boleh. Ya uzur ke? Dia nak rokok tak, dia nak duduk tak boleh. Nah, tu dia. Tapi hak pada asal ni orang yang uzur nak berdiri tak boleh, dia kena semaya dengan bentuk duduk. Sebab dia kena sujud. Maka orang yang boleh sujud dengan makna dia boleh duduk tapi dia tak boleh diri dia. Dia boleh duduk, diri tak boleh. Ketika ni wajib dia kena semaya duduk di bawah. Tak ada takhisi. Takhisi tak sah. Sebab dia boleh sujud. Maka semaya ni hak mana kita boleh buat, kita kena buat. Nah, ada. Malaikat dia duduk takhisi, bawa pergi sampai sujud, dia turun sujud. Tak apa. Duduk takhisi pun tak apa. Ketika tu. Nah, tapi kalau duduk takhisi dan tak turun sujud kepada bawah, padahal dia boleh turun sujud. Ketika tak sah maya dia. Nah, sebab hak dia boleh buat, dia kena buat. Tu cara dia. Nah, sebab tu kena beringatlah orang nak semai takhisi tu. Nah, kena kelih.
Nak semaya hajat pagi, tengah hari petang, malam boleh tidak. Nak semaya hajat pagi, tengah hari petang, malam, masya-Allah. Semaya hajat semua. Comel. Yang penting jangan semaya pada waktu tahrim saja. Waktu lain ikut nak semaya. Sehari nak bayar 10 kali, ikut cakap. Semayalah. Comel baru semaya hajat. Nah, itu dia. Tapi jangan semaya waktu tahrim. Mana waktu tahrim? Ada 3 kasar-kasar. Tapi kesungguh 5. Tapi kita ketiga adalah kacak mudah-mudah. Waktu hak tak boleh semaya hajat. Tak boleh semaya sunat yang tidak ada sebab. Nah, itu dia. Jadi, lepas semaya subuh, siapa naik matahari segala. Tak boleh semaya ketika ni. Dan lepas semaya asar, sehingga jatuh matahari. Lepas tu, selaginya, ketika waktu matahari duduk tah cacia, tah langit betul, tah bubung, tah langit. 3 waktu ni tak boleh semaya. Waktu lain, ikut cakap. Nah, nak semaya 4 kali, 10 kali pun, ikut kita suka. Baik. Babo cakap bahawa, sami rau matiแล้วhukum จะไม่ให้ภรรยาออกจากบ้านซื้อกับข้าวหรือออกไปทำธุระที่จำเป็นจริงๆแบบนี้เรากับปณิคสามีเราตายแล้วอยากออกจากบ้านในเวลาแล้วหุกุมจะไม่ให้ภรรยาออกจากบ้านในเวลา4 เดือนกับ10 วันแล้วเราต้องจำเป็นออกไปซื้อกับข้าวหรือออกไปทำธุระที่จำเป็นจริงๆแบบนี้เราบาปไหม Saudara semua, seorang perempuan isteri yang suami mati, dia kena beriddah 4 bulan 10 hari. Maka lepas 4 bulan 10 hari ni, dia kena ihdad. Gapo ihdad ni? Ialah tinggal berjanguk, lepas tu tinggal keluar daripada rumah. Kena duduk dalam rumah, lepas tu kena tinggal berjanguk. Orang panggil ihdad nama dia. Tapi bukan kena kurang dalam rumah tolak welah. Nah, kita bahasa puas duduk rumah. Nah, nak turun pergi kecek ngaji dia. Tak kira tu. Boleh. Nah, tak salah puas dia, tak berdosa apa, boleh. Dan kadang-kadang tak ada orang tolong beli barang kita. Kita berhajat kena pergi beli barang. Dia kedai locek depan rumah, dia panggil pola kampung tu. Boleh tu pergi beli tak? Boleh. Nah, tapi kalau jauh-jauh tu dia panggil pun tak boleh lah. Kalau jauh-jauh tu kena pesan ke orang, wakil ke orang dia mau pergi beli. Nah, kita tubik sekadar hak dekat-dekat ni saja. Nah, saudara semua. Gitu. Faham nah? Jadi bukan tak boleh tubik langsung, bukan. Pas tubik pun ada tahap dia. Bukan bebas aku nak tubik tak. Nah, tubik sekadar agama izin. Nah, itu dia. Tapi waktu malam cerak kena tidur di rumah hak dia duduk tu. Tak boleh kita tidur lain. Tak boleh tidur lain. Gi pun mesti kena klik maju di rumah hak dia duduk tu. Rumah dengan suami dia tu. Mesti kena klik tidur situ lek malam. Tengah hari tak apa. Nak keluar pergi bucunung kecek dengan sepupu. Nak pergi keluar pergi bucunung kecek dengan saing di tagerai hilai puas, tak ada masalah. Boleh. Tapi syarat kena tinggal berjanguk tu. Jangan belecu, jangan buka apa, jangan berjanguk apa semua. Nah, biasa seperti orang biasa gitu ya. Nah, itu dia. Pak, kereta ikan mari depan rumah. Nah, ataupun di batas tu. Beli boleh tak? Boleh. Tapi jaga pakaian, jaga aurat, jaga jangan berjanguk. Nah, itu dia. Tapi siapakah kena pergi dia panggil pergi beli warga ke taning lepas tu hatu dia pahala cara lah hatu tak boleh lah hatu tu. Nah, nanti mula-mula hatu. Nah. Tapi kalau siapa tahap campur darurah dan tak ada orang nak tolong beli ke dia dan dia berhajat nak makan hubak ni. Nah, nak beli hubak kedai ya ada jual. Dan umur yang kedai 10 kilo misal kata. Siapa yang nak pergi? Tak apa, diizinkan. Sebab siapa yang nak kan? Nah, tapi yang sebenarnya pergi makan kapung ada. Tu dia. Dia boleh buat hak di kapung, tak boleh pergi hak jauh. Faham dah? Tu dia. Tapi kalau tak ada asal di kapung, tak ada asal, ada di kedai saja dan kita berhajat pada benda tu, hubak masalah, ketika ni boleh keluar juga. Nah, pasti tapi keluar apa? Ambil
Sekadar hajat klik dah. Jangan mutar-mutar lah. Bukan tahu keluar halu jale. Tu dia ada cara ya. Baik. Ja'lam ma'haya lai kerang tawan cin chow ni tanya sana ni. Boleh. Jangan semaya waktu tahrim saja hak kita jawab sana ni. Berapa kali pun ikut kita suka. Kau banyak kau comel baru. Baik. Lu zina rau cak liang kau dai mai cabab mai. Oh comel benar baru. Sangat baik sungguh lah kita ambil cara agak. Jika tak ada orang cara kita ambil pera molek benar-benar. Tu dia. Lebih-lebih lagi kita buat anak susu sudah. Jika kita susu kita tak ada lagi, tubik lagi, kita susu dia. Susu dia, minum susu kita 5 kali kenyang. Dan ketika tu dia budak lagi. Umur tak lebih daripada 2 tahun. Tu dia. Kita mengenyahkan susu dia 5 kali supaya dia jadi anak susu kita. Sebab apa? Sebab jadi anak susu pak, dia besar, lelaki pun dia boleh kelih kita boleh kelih dia, boleh tepuh dengan dia, jadi mahram, tak sah nikah. Tu dia. Tapi kalau ambil pera, dia besar dan bukan anak susu kita, kita tak boleh kelih kita. Kita tak boleh kelih dia sebab haram. Sebab tak ada kena kita dengan dia. Tu dia. Tapi pera tu molek benar lah, ambil cara bantu comel benar. Tu dia. Sebab budak tak salah, ibu dan bapak dia hak salah hak zina tu. Dik tu mai pit arai lei. Baik. Keranaขอบใจเพื่อนๆที่ได้ถามปัญหากับบาบอหลายๆเรื่องทำให้คนอื่นได้รู้เยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์ยืมเงินเพื่อทำกุรบานได้ไหมkita buta duit nak gerbek. Gerbek ni benar sunat muakkad. Sunat yang muakkad ni gerbek ni. Tu dia. Sunat yang muakkad gerbek. Jadi sunat yang ditekir surat sungguh-sungguh. Tapi bukan di atas setiap orang. Bukan di atas orang yang kuasa saja. Tu dia. Yang sunat gerbek. Orang tak kuasa, tak gerbek pun tak apa, tak salah. Sebab dia tak kuasa, duit tak ada. Tu dia. Tapi kena orang ni nak buat juga sampai ke buta. Boleh ke tak? Boleh. Tidak ada masalah. Tu dia. Tidak ada masalah, boleh nak buta, tapi kena niat molek lah nak buta tu. Nak bayar sungguh-sungguh supaya Tuhan memudahkan kita bayar. Tapi learning ia ada jalan yang lebih baik daripada buta lagi, iaitu my chair untuk gerbek. Tu dia. Jadi dengan tak khabar tu kita boleh gerbek nak tahu. Saudara semua. Apa? Kutip chair 10 kok sehari. 10 kok sehari. Kira misalnya 10 kok sehari ni sebulan 300. Setahun 3,900. Boleh dah segi tambah 400 kok lagi 4,000. Boleh dah segi. Sebab tu rumah saya learning pada golik ke orang yang duit tak ada mana tu ke my chair molek benar. Jadi kampung mana yang tak ada uat lagi boleh buat dengan saya hari ni boleh buat. Nampak sungguh my chair untuk gerbek. Ya. My chair untuk gerbek. Buat sampai masa kau tahu kita hak my chair tu wakil kepada seorang tolong beli panggil segi panggil apa satu gear lembu tu untuk saya nak buat gerbek. Wakil 7 orang. Dia pun tu dibeli mari pak. Sampai masa gerbek raya gerbek. Duit payah dah kita my chair ke 10 kok sehari. Tu dia. Allahu Akbar. Baik. ถ้าสามีตายแล้วยังไม่พ้น4 เดือนอีกแล้วเมียเขาไปตัดยางได้ไหมคือเยอะlah gimotang motang dalam kawasan kampung dia lah ataupun jauh sikit daripada kampung yang kena naik motor pergi jauh 4-5 kilo ke tapi kelih ke mana kalaulah dia mesti kena kerja sebab tak ada apa nak makan maka tak apa sebab darurat camping dia kena berhajat kepada duit untuk mari sanggup diri dia hari dia maka keluar kerja motang yang tak jauh dengan rumah tak apa boleh tu dia tapi orang kalau duit ada buti dulu lah motang tu ayat cara lagu tu ya caranya tu dia baik ถ
taluk zinanan เป็นหลานเราเองต้องให้susuไหม kalau lah dia panggil apa lan rau cucu kita tak ada masalah lah, tak mesti kita beri susu dah lah. Sebab apa? Dia mahram dah dengan kita, dia mahram dah. Ada dia. Tapi kalau kita beri susu, ya dia anak kita pula kali lagi, cucu kita daripada anak kita dan anak susu kita, sebab kita beri susu. Ada dia. Tapi dia cucu kita dah gak, tak ada kena tapi beri susu dah lah. Tapi nak beri tak? Boleh nak beri, tak ada masalah. Ada dia. Baik. Fan แบบไหนที่ใช้ได้ saudara semua, masalah mimpi ni kita tak usah besar lah, tak usah amat di mana. Malaikat kita mimpi jumpa Nabi, lain tu cara lain tu. Tu dia. Nabi pesan sewak kita buat lah. Sebab apa? Sebab hari tu Nabi sungguh, bukan syaitan tak. Tu dia. Adapun mimpi kot lain, mimpi jumpa dia panggil apa, bak menate, jumpa berjaya bukit, jumpa naik perahu, jumpa naik kapal, hal ni dia panggil metang pesirian. Sebab apa? Sebab dia golikkan yang mari dengan sebab benda kita duk kelih. Sama ada kita kelih dalam YouTube, kelih dalam tarotak, kelih berita, kelih dia panggil apa dengan mata, maka benda tu dia pati-pata mari duk le akal fikir kita. Kadang-kadang waktu kita mimpi kelih kepada benda tu, maka dia tak ada mana apa kali. Tak tahu mana apa kali satu saudara semua. Sebab tu kita tak usah besar bab mimpi ni. Ada dia. Malaikat mimpi jumpa Nabi, tu lain cara lah. Sebab apa? Sebab Nabi sungguh, bukan syaitan. Syaitan tak boleh buat rupa Nabi. Maka Nabi pesan apa? Kita perlu buat ikut orang Nabi pesan. Jika kelih Nabi. Tapi jarang orang nak jumpa Nabi ni. Ada dia. Sebab tu dia panggil apa? Kita tak usah besar, tak usah fikir banyak hal mimpi. Cuma agama pesan kita kan, kalau mimpi benda baik kita suka, molek. Suka. Tapi kalau kita tak molek, tak usah buat kira apa. Lepas tu suruh kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim banyak. Lepas tu astagfirullah banyak. Tu saja. Tu saja ya saudara semua. Baik. Maka sampai sini dah soalan pun dah habis, masa pun dah sampai. Kalau gitu pada pagi ni sekadar inilah saja muzakarah kita, insya-Allah dapat manfaat bersama. Maka siapa yang tak ada titam lagi dah minta ikut titam, lepas tu kod line atik. Sebab ramai yang telefon mari, tulis komen pun ada juga. Kata apa kan tak naik kat saya. Waktu abalah kan tak naik kat saya. Itu dia. Maka tak tahu sebab apa. Boleh hadir kita tak ada kod titam lagi. Boleh hadir kita tak ada kod lain lagi. Boleh hadir tak ada share. Ada banyak sebab lah yang waktu tak naik tu. Sebab tu kita cuba buat. Kita berpikir live, kita share. Lepas tu kita kod live, kod titam apa semua. Boleh hadir. Berpikir saya live pak yang nak dah boleh hadir. Itu saja. Maka pada hari ini sudah terus saja saudara semua. Mari lagi satu soalan. Tajak wasiatกับวาริสถ้าเขาตายให้จ้างคนมาอ่านตัลกีนให้ครบ7 วันได้ไหมada wasiat sebuah lagu tu boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi ganti batalkin baik wasiat kot lain. Kita wasiat hak kita boleh faedah saudara semua, hak kita boleh laba, boleh untung. Wasiat suruh buat jariah untuk kita, hak tu lebih baik. Ataupun talqin ya hari mula-mula tu ya, hari kedua tak ada apa dah, sebab malaikat tanya hari mula-mula tu ya, malaikat tanyanya. Maka talqin tujuan apa? Tujuan nak mengingatkan kita ketika malaikat tanya tu supaya kita boleh jawab. Tu saja. Harap-harap apa boleh jawab dengan sebab kita talqin atas kubur tu. Hari pertama tu ya, yang kedua tak ada dah, tiga dah tak ada. Sebab tu tak ada kena wasiat lah hatu tu. Sebab apa? Tak wasiat pun tak mewah dah. Tu dia orang tempat teh kanak-kanak masjid buat dah benda tu. Dan wasiat juga gak wasiat benda hak baik. Benda hak lain lagi. Walau benda tu baik juga, buat hal lebih baik lagi. Wasiat suruh dia panggil apa? Ambil satu bahagian daripada pusaka ya
untuk buat sangon anak yatim, untuk buat masjid, untuk buat pondok, nah, untuk orang panggil buat kolah tempat di masjid supaya orang boleh ambil air semaya. Nah, itu dia. Hak tu orang panggil jariah. Kalau siapa sama-sama tak betul-betul. Itu dia. Wasiat lagu tu lebih baik daripada wasiat lagu ni. Nah, itu dia. Walaupun wasiat boleh, wasiat tidak salah ke apa. Nah, itu dia. Baik, saudara semua. Maka pada hari ini kerana saja dan jumpa lagi insya-Allah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.